Jangkitan kalau kita lihat terus berlaku dan merebak. Sebab itulah pematuhan kepada larangan pergerakan amat penting bagi membendung penularan COVID-19 ini, bagi menyelamatkan lebih banyak nyawa. Pada hari ini, mulai pukul 12 tengah hari, bermulalah penglibatan Angkatan Tentera Malaysia di dalam membantu pihak polis untuk memastikan perintah kawalan pergerakan terhad dipatuhi sepenuhnya. Walaupun dari segi laporan pihak polis mengatakan bahawa 90% pematuhan ketika ini, tetapi 10% bukan satu jumlah yang kecil, memandangkan kita mempunyai 30 juta ataupun 32 juta penduduk. 10% bermakna 3 juta ataupun 3.2 juta. Masih ramai. Dan kita dapati juga lagi bahawa banyak yang kita lihat, banyak kawasan yang kita lihat masih lagi seolah-olah tidak sedar ataupun sengaja tidak sedar tentang larangan pergerakan terhad ini telah pun dilaksanakan. Sebab itulah hari ini saya harap dengan adanya pihak Angkatan Tentera membantu pihak polis, maka keadaan lebih terkawal lagi. Antara yang akan dilaksanakan secara bersama ini antara Angkatan Tentera dan juga pihak polis, yang pertamanya di kawasan sekatan jalan raya. Pihak tentera akan berada di situ. Begitu juga dengan rondaan di kawasan bandar ataupun luar bandar, mengawal di kawasan hospital, mengadakan hebahan bersama pihak polis, mengawal kawasan-kawasan yang dilihat sesak ketika ini dan tidak mematuhi larangan seperti hospital, seperti pasar, supermarket dan sebagainya. Begitu juga dengan kawalan di pintu masuk sempadan dan juga di kawasan-kawasan berisiko tinggi. Selain daripada pihak tentera yang dilibatkan, kita juga akan mendapatkan bantuan daripada rela dan juga APMM. Sehingga kini rela telah pun bergerak, iaitu sebanyak 1,462 anggota rela telah pun digerakkan dan APMM seramai 3,000 telah pun digerakkan. 3,000 anggota. Dan perkara ini, keperluan ini jika diperlukan dan kita berbincang pagi tadi memang diperlukan, terutamanya di kawasan luar bandar untuk rela dan sebagainya, kita memerlukan lebih lagi iaitu tambahan anggota rela. Ya. Pihak polis telah mewujudkan Special Task Force sekarang ini bersama dengan pihak ATM, dan kita akan tambahkan lagi dari segi rela dan juga APMM. Ya. Dari segi gerakan untuk memastikan pematuhan ini dilaksanakan ataupun rakyat terus patuh kepada arahan-arahan daripada pihak kerajaan. Selain daripada dilaksanakan di pihak federal, kita juga telah pun dimaklumkan bahawa Majlis MKN, Majlis Keselamatan Negeri telah pun digerakkan di negeri-negeri, dan kita juga minta supaya di setiap daerah, iaitu pusat pengurusan bencana di daerah-daerah juga perlu digerakkan. Dan saya berterima kasih kerana saya difahamkan sudah banyak daerah-daerah telah pun menggerakkan pusat pengurusan bencana mereka. Jadi kita harap dengan adanya penglibatan secara bersama antara pihak polis, pihak tentera dengan dibantu oleh rela dan APMM, pematuhan lebih tinggi, peratusan pematuhan lebih tinggi akan dapat kita perolehi. Saya nak perjelaskan, banyak rumours, banyak cerita-cerita yang tidak tepat yang disebarkan apabila difahamkan, apabila kita memaklumkan atau mengumumkan bahawa pihak tentera akan membantu polis pada hari Ahad ini. Banyak cerita-cerita yang tidak betul telah disebarkan.
kononnya di setiap roadblock akan ada kereta kebal. Nampak macam cerita lucu. Tetapi inilah yang dihebohkan untuk menakut-nakutkan orang ramai. Seperti saya kata bahawa anggota ATM, Angkatan Tentera Malaysia adalah untuk membantu. Membantu. Mungkin bersama-sama menasihat, bersama-sama pihak polis untuk menasihat. Seperti kita tahu, saya dah umumkan bahawa apa yang dilaksanakan adalah di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit di bawah Kementerian Kesihatan. Bukan di bawah Undang-Undang Darurat ataupun di bawah Undang-Undang Majlis Keselamatan Negara. Jadi apa yang dilaksanakan adalah di bawah akta, di bawah Kementerian Kesihatan. Memang benar di bawah akta tersebut ada juga hukuman seperti 2 tahun penjara dan sebagainya, tetapi setakat hari ini seperti saya sebutkan masih lagi di dalam peringkat nasihat. Tetapi saya dah katakan bahawa peringkat ini mungkin boleh berubah kepada tindakan yang lebih tegas. Jadi oleh kerana bukan di bawah akta darurat yang akan mengetuai apa saja di dalam perkara pematuhan pergerakan ini, larangan pergerakan ini adalah diketuai oleh pihak polis, bukan oleh pihak tentera. Yang mengatakan tentera mengambil alih tugas pihak polis adalah tidak betul sama sekali. Dari segi tangkapan misalnya, polis yang mempunyai kuasa tangkapan, bukan di bawah Angkatan Tentera Malaysia. Jadi tidak perlulah kita bimbang. Dari segi isu tablik ni, polis sudah pun mengesan 8,800 lebih, hampir 9,000 telah pun dikesan. Dan saya sekali lagi lah menyeru kepada anggota termasuk keluarga. Kerana kematian yang berlaku di Sarawak, kalau tak silap saya, adalah bukan saja anggota tablik yang terlibat tetapi juga keluarga dia. Jadi bermakna bukan saja anggota tablik yang terlibat di dalam perhimpunan tersebut yang risikonya tinggi, tetapi keluarga mereka juga mempunyai risiko yang tinggi. Jadi saya harap mereka tampil kerana pihak polis telah pun mengenal pasti mereka dan ada kemungkinan bahawa pihak polis akan mencari mereka di rumah dan sebagainya. Jadi saya dah katakan tadi bahawa tujuan kita meminta pihak tablik menyerah diri bukan untuk di lock up, bukan untuk ditangkap, tetapi untuk dibawa ke klinik bagi menjaga keselamatan mereka dan juga keluarga mereka. Jadi kalau ada saudara mara yang tahu tentang di mana beradanya mereka, tolong laporkan segera kepada pihak polis atau bawa mereka ke Pejabat Kesihatan. Isu yang kedua yang dibincangkan pagi tadi dalam mesyuarat adalah mengenai beberapa kawasan yang kita kenal pasti masih lagi gagal untuk mematuhi perintah larangan. Iaitu di hospital, di pasar pagi, di supermarket. Yang mana semua pelanggan bersesak-sesak untuk membeli di kawasan di pasar dan juga di supermarket. Jadi apa yang kita nasihatkan supaya menjarakkan diri sejauh 1 meter seperti yang kita lakukan hari ini tidak dilakukan. Jadi masih lagi bersesak-sesak. Jadi saya nasihatkan kepada pengguna di supermarket, pengguna di pasar. Kita faham keperluan harian amat penting, tetapi kesihatan juga perlu dijaga. Tolong renggangkan. Dan untuk itu, kita telah pun bersetuju supaya pihak polis dan pihak tentera untuk berada di kawasan pasar dan juga di kawasan supermarket. Akan dibantu oleh pihak berkuasa tempatan. Kalau di BKL, penguatkuasa di BKL, kalau di bandar-bandar lain, penguatkuasa Majlis Daerah, Majlis Berbandaran dan sebagainya akan membantu pihak polis dan tentera untuk memastikan supaya mungkin masuk ke dalam mengikut giliran dan sebagainya. Mungkin
satu grup masuk untuk membeli dan keluar supaya tidak bertumpu serentak semua sekali, kerana ini juga akan membahayakan. Dari segi topeng muka, seperti yang diumumkan oleh Datuk Seri Fadilah Menteri Kanan semalam, bahawa topeng muka ini kerajaan yang order, ya, sekarang dalam proses pembelian daripada China, ya, sebanyak 10 juta, dan ianya dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Dan 10 juta itu dari segi keutamaannya adalah untuk frontliners yang terlibat secara langsung, seperti pekerja-pekerja di hospital, polis, tentera, rela yang mengawal dan sebagainya. Dan selebihnya akan diagihkan di kawasan-kawasan yang dikenal pasti berisiko tinggi, dan seterusnya, dan kalau jika ada lebihan lagi akan ditentukan oleh pihak kerajaan bagaimana cara pengagihan dan sebagainya, ya. Dan kita juga bersetuju tadi bahawa harga shilling, ya, untuk topeng muka yang ditetapkan dengan harga RM2 adalah terlalu tinggi. Ya, jadi Perdana Menteri juga tidak bersetuju dengan harga yang terlalu tinggi tersebut, dan besok kita akan berbincang di dalam mesyuarat pagi seperti biasa supaya pihak Kabinet HEP melihat semula dari segi harga tersebut, dan kalau kita mahu ianya diturunkan, kalau boleh diturunkan lebih banyak lagi, mungkin diturunkan sehingga ke paras yang telah pun ditetapkan peringkat awal lagi. Sebab tidak ada sebab kerana mereka nak menaikkan harga, kerana pihak kerajaan telah pun bersetuju untuk menghapuskan duty import untuk pembelian topeng muka ini. Jadi kita harap kurangkan. Jadi besoklah kita akan putuskan dari segi harga tersebut, ya. Untuk yang lain, dari segi emas yang lain, kita sedang menunggu dalam proses untuk membawa ke Malaysia 10 juta, dan kemungkinan selepas itu kita juga akan melakukan tambahan kalau jika ada, kalau boleh kita bawa lebih banyak lagi bagi keperluan seluruh rakyat. Alright. Kalau semua sekali lah, ya, semua sekali, campur rela, campur tentera, campur APMM, saya ingat lebih kurang 45 atau 50 ribu lah, ya, setakat itu. Tapi saya tak boleh bagi detail lah. Cuma saya cakap overall lebih kurang 50, dia boleh taruh 50 ribu anggota, termasuk juga dengan penguatkuasa di bandar-bandar, ahli penguatkuasa Majlis Perbandaran, LPBT, DBKL dan sebagainya. Setiap kawasan anggaran berapa kumpulan yang ada? Kita akan lihat dari segi keperluan, ya, keperluan. Di kawasan yang berisiko tinggi mungkin lebih ramai, ya. Di kawasan yang tidak ada langsung penularan tu mungkin kurang, mungkin lebih kepada penghabahan, minta supaya mereka berada di rumah dan sebagainya, ya. Jadi perbezaan mengikut keperluan kawasan-kawasan yang berkaitan. Jadi Datuk Seri pertumpuan daripada kawasan bandar tu, di luar bandar tu bagaimana? Dari segi penguatkuasaan menyeluruh, ya. Cuma mungkin di luar bandar kita lebih banyak menggunakan rela misalnya. Jadi dari segi detail tu, Special Task Force yang dipengusikan oleh IGP tersebut akan membuat penentuan dari segi di mana lebih ramai dan sebagainya, ya. Jumlah tu akan ditentukan oleh Special Task Force tersebut, ya. SOP itu ditentukan oleh Special Task Force. Mungkin boleh update mengenai jumlah wanita yang mencapai yang betul dan pasti. Lebih kurang 4,000 lagi lah.
lebih kurang 4,000 lagi, dan Kementerian Kesihatan akan update detail lah. Tapi lebih kurang macam semalam juga lagi, lebih kurang lagi ya, masih lagi tidak ada, mereka kurang lagi yang nak datang tampil secara sukarela. Sebab itu saya menyeru tadi bahawa please datang secara sukarela. Kita bukan nak tangkap mereka, tapi kita nak jaga kesihatan mereka. Kita nak jaga kesihatan keluarga mereka. Sebab saya dah kata tadi, ada yang meninggal itu bukan setakat anggota tabligh itu sendiri, tetapi terlibat dengan keluarga mereka. Jadi sebab itu saya kata jangan takut. Bukan begitu juga dengan anggota tabligh yang bukan terdiri daripada rakyat Malaysia, yang terdiri daripada pendatang-pendatang asing. Mungkin mereka menyorok kerana tidak ada dokumen perjalanan. Saya nak beritahu, sudah berbincang dengan pihak IGP tadi, bahawa walaupun mereka tiada mempunyai dokumen perjalanan sekalipun, walaupun mereka daripada Rohingya sekalipun, yang penting mereka juga perlu keluar dan tak perlu takut dari segi dokumen perjalanan yang tidak ada pada mereka. Kita tidak fokus kepada dokumen perjalanan mereka, tetapi kita fokus kepada sama ada mereka ini bersih daripada COVID-19 ataupun positif dan sebagainya. Kita hanya ingin membuat saringan, dan selepas itu mungkin paling ekstrim pun adalah kuarantin yang akan dilaksanakan. Itu saja. Jadi saya harap Rohingya ke, siapa-siapalah yang daripada pendatang tanpa izin, tolong kalau mereka berada di Masjid Seri Petaling sewaktu perhimpunan tersebut, saya harap tampil ke depan. Sebab pihak polis telah pun mengenal pasti siapa mereka, dan kita dah putuskan di dalam mesyuarat pagi tadi. Sekarang bukan setakat kita appeal ataupun merayu mereka keluar, tetapi pihak polis akan pergi, mungkin akan menangkap mereka di rumah ataupun di mana saja mereka berada. Setakat ini kita, pihak kerajaan telah pun mengumumkan bahawa BASH, ya, bantuan yang diberikan oleh kerajaan, bantuan sara hidup itu diawalkan, supaya boleh menampung mereka. Dan bagi peminjam-peminjam tekun misalnya, mereka tidak berniaga. Tekun dah umumkan, saya difahamkan, telah pun mengumumkan bahawa mereka tidak perlu membuat bayaran sewaktu COVID-19 ini. Ya. Untuk slip topeng ni anggaran secepat mungkin bila akan boleh dapat? NADMA sedang menguruskan, ya, kita pun berharap tadi supaya disegerakan. Kita tak boleh tunggu lama. Jadi NADMA uruskan, jadi kita harap NADMA dapat menyelesaikan dengan sekadar yang paling segeralah. Ya. Datuk Seri, selain daripada topeng muka, ada juga keluhan ramai rakyat mengatakan sanitizer pun dah semakin luar kawalan. Jadi mungkin bagaimana? Adakah akan dibincangkan? Ya, dari segi order yang dibuat oleh NADMA, peralatan yang berkaitan dengan COVID-19 termasuk sanitizer. Ya, kalau tak silap saya, ya. Sanitizer. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.